Mari ada masalah. Bangun-bangun tak imam bagi salah. Takkan apa lagi. Kuliah insan dhaifah dijadikan manusia ilmu. Tak kira siapa ya. Lain daripada Nabi-Nabi. Jadi seimam ke, siap ke, terbila dia ada materi. Kita sambung balik. Dan memadalah seorang saksi dengan syarat saksi itu Islam. Dah kita dah apa di syarat, dah kita dah apa di Islam. Islam lelaki yang akil, balik, yang adil. Jadi kita nak cerita sini Islam yang lelaki. Lelaki man lahu zakarun, orang-orang yang ada pada dia zakat, kemaluan lelaki. Macam ni. Tu macam mic kepala. Contoh dulu. Kalau tak ada tu, ni hak cerita asal. Asal kejadian dia mesti ada pen, ada Angry Bird. Jadi kalau hak belakang ni dia ada teknologi yang canggih. Dia potong-potong buat benda lain. Itu bukan asal. Itu baru datang saja. Baru datang ni kita tengok dia mati. Nama apa ni? Nama Salina. Oh, nama perempuan tunggu. Tengok-tengok memang perempuan. Tapi asalnya nama Saleh. Ada benda tu. Kita tak pergi buat perempuan, buat lelaki walaupun tak ada benda tu. Asal baru datang. Asal dia ada zakat, ada kemaluan lelaki. Itu dari lelaki. Kalau dia tak ada tu, dia potong siap dah. Maksudnya sembahyang Jumaat dia duduk sebelah perempuan tak, sebelah lelaki. Dia sumpah dengan kita lah, kata makcik tu. Tak ada lelaki, dia perempuan. Lepas tu kalau dia setuh perempuan tu batal sembahyang batal. Dia bukan perempuan, dia laki-laki. Cuma dibuang anak tu. Dia kat siapa je am dia tu. Jengkreng dia ni. Hak yang darai, hak lembu-lembu dia. Hak tu lembu. Tu lain. Hak ni laki-laki ni. Jadi kalau laki-laki ni mana ada anak lelaki. Kalau ada dua anak. Laki pun ada, perempuan pun ada. Dia pun tak panggil laki-laki, tak panggil perempuan. Dia pun panggil kunsa. Kunsa terbagi pada dua. Kalau kita menikah, kita tengok, bini kita ada dua lah. Kalau dua lah, ada apa? Hak perempuan, dua. Ni ada dua lah, ada pun lah kita satu. Ada pun dia satu. Kecut kau, hukum kau. Begitu. Tapi kalau buku-buku ada dua, sekejap. Hukum kedua. Aku bagi usaha. Anak laki satu, anak perempuan satu. Ada pada satu orang, maka dia nama khunsa. Khunsa terbagi pada dua. Khunsa muskil, khunsa wabih. Wabih dia tidak. Muskil ke muskilah. Kita muskil, dia pun muskil. Maksud dia, kesamaran. Kita tak boleh nak. Kita ragu. Kalau nak muskil. Kadang-kadang anak lelaki dia berfungsi. Kadang-kadang anak perempuan dia berfungsi. Kalau hak wabih dia jelas, nyata jelas, satu anak saja. Tapi yang berfungsi. Tapi dia ada dua anak. Tu, pemanggil punca. Kalau anak laki-laki ada dua, orang tak panggil punca. Dua-dua anak laki dia. Pain dua-dua. Hidup dua-dua nak pain, ada dapat lembut. Itu panggil Power Rangers. Betul, power dia hak. Nak kita laki-laki tu. Kalau pasal nak terima saksi ni lelaki. Pasal ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Lelaki ni memerintah di atas perempuan. Tu. Pasal yang boleh terima saksi, qadi boleh terima saksi,
ialah Islam yang laki-laki. Ambil faham tuan? Laki-laki tu. Perempuan tak boleh. Yang akhir. Laki mana? Laki yang berakal. Ada akal sungguh. Yang ni syarat taklif. Jadi kalau dia ni laki-laki, balik. Tapi tak berakal. Tak boleh terima saksi dia. Jadi contoh dia orang gila. Tak boleh terima saksi dia. Orang Majnun. Laila Majnun. Malam yang gila. Laila tu malam. Laila tu Qadar. Malam kan? Qadar adalah tu Qadar. Malam Laila tu Qadar. Malam dah ya dah. Masa lain. Laila tu malam juga Qadar. Jadi masuk di sini kata akhir ni. Yang kata kalau dilahirkan budak ni. Lahir-lahir dia gila duit. Kalau gila tu sampai mati, dia ni penghuni surga. Pasal apa penghuni surga? Pasal dia tak ada taklif syarak. Tak diberati perundangan Islam yang atas dia. Sembahyang tak kena, puasa tak kena. Apa ibadat perkara-perkara yang wajib dalam Islam, dia tak kena buat. Tetapi jikalau satu orang lahir 15 berakal, 16 berakal, 40 berakal, 50 berakal, sampai 51 dia gila. Gila sampai umur 65 mati dia. Daripada balik 15 sampai ke 50 tak sembahyang. Adakah dia ni masuk surga? Yang kata orang gila tu masuk surga. Dia tak masuk surga. Dia kena taubat dulu. Kalau tengok pada hukum, mana kata di 15 sampai ke 50 dia taklif syarak. Pasal dia tak gila. Kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam Islam, yang kena di atas dia tak buat, maka dia masuk ke neraka dulu. Jadi hak 51 sampai 65 atau lebih umur dia gila, berarti hak ni tak dikira. Jadi dia ni wajib lagi. Umur 15 sampai ke 50, wajib dia buat perkara-perkara yang orang lain kena buat dalam Islam. Pasal tu kita takut kadang-kadang kita masih muda, umur 15 tak gila. Umur 20 kena pergi buda, gila habis. Jengkleng. Pergi buda lah, ada buda. Gila lepas rezeki dia, dia kena. Itu panggil berakal. Jadi ada ulama. Masalah akal ni dengan ilmu. Ilmu dengan akal. Ulama dia ada perselisihan pendapat. Di antara dua, iaitu Syekh Ibn Hajar Haytami dengan Syekh Ramli. Ibn Hajar ada dua. Dalam fiqh, Ibn Hajar Haytami satu, Ibn Hajar Al-Asqalani dua. Kita ambil Ibn Hajar Haytami. Kalau ada fatwa di antara Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, kita pakai fatwa Ibn Hajar dulu. Dia kuat sikit daripada Syekh Ramli. Tapi dalam bab akal ni, ada orang tanya mereka ni mana lebih afdal? Berakal dengan ilmu. Ada akal dengan ilmu. Mana lebih afdal dua ni? Akal ke ilmu? Jadi, Syekh Ibn Hajar, dia mengatakan, akal lebih afdal daripada ilmu. Kerana tempat lalu ilmu adalah akal. Tempat laluan dia. Situ. Syekh Ramli pula kata, yang mana lebih afdal, dia kata yang paling afdal ialah ilmu daripada akal. Pasal apa ilmu lebih afdal?
Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Dia tak bersifat dengan akal. Jadi yang muktamad di sini, walaupun kita tengok Syekh Al-Hajar ada, Syekh Ramli ada, kita pakai Ibn Ramli. Syekh Ramli. Pasal apa? Pasal dia kata ilmu lebih abad daripada akal, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala tak bersifat dengan akal. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Jadi nak kenal Allah Ta'ala, jalan kita dia nak pergi, nak kenal Allah dengan akal. Tapi Allah Ta'ala sendiri tidak bersifat dengan akal. Dia bersifat dengan ilmu. Ilmu ni kerja dia takluk kepada benda yang mustahil, kepada perkara yang wajib, kepada perkara yang harus. Dia takluk semua, kerja semua. Dia tahu habis benda yang mustahil, benda yang wajib, benda yang harus. Itu ilmu Allah. Dia tahu dengan ilmu dia, tak ada lah Tuhan yang lupa dengan dia. Dia kata, ada ulama bahas tentang akal dan ilmu. Jadi kalau kita tengok ilmu ni pasal tu lah. Bersifat hebat sungguh orang yang ada ilmu. Jadi kalau ilmu ni duduk pada sifat tu, sifat tu jadi mulia. Kalau ilmu ni duduk pada mic ni jadi mulia. Itu sifat ilmu. Tapi kalau sifat akal belum tentu lagi mulia. Pasal ilmu ni huruf ain tu. Ain, lam, mim. Ain tu mana illiyin, mana tinggi. La mana latifun, lemah lembut. Mim mana mungkin, kerajaan. Jadi satu orang yang bersifat dengan ada ilmu, maka orang ni ada sifat ketinggian, dan ada sifat lemah lembut, dan ada sifat memiliki. Jadi kita tengok dulu zaman sampai zaman sekarang, orang ada ilmu ni tak susah. Pasal itulah, siapa-siapa nak dunia, man aradal dunia, fa'alaihi bi'ilmi. Siapa-siapa yang nak dunia ni, maka lazimlah dia dengan ilmu. Nak baca sini, nak ada ilmu. Nak pasal baik, nak ada ilmu. Nak pasal tak, kena ada ilmu. Nak buat apa, mesti ada ilmu. Tak ada. Kita nak tengok, satu orang, rumah dia bocor baik. Lepas tu dia panggil orang. Mesti buat bagian baik lah. Kita boleh buat semua. Rupa-rupanya tak reti tu. Dia pasal baik ikut dia. Jadi dia tak ada ilmu tentang pasal baik. Jadi nak buat baik ni, kalau kita tak reti, kita panggil orang yang reti. Mana dia memerlukan ilmu. Jadi man aradal akhirah, dan siapa-siapa yang menghendaki akhirat, fa'alaihi bi'ilmi, maka lazim juga dengan ilmu. Maka tu ilmu lebih afdal daripada akal. Ini kita pakai Syekh Ramli. Balik Islam, lelaki yang akhir lagi balik. Balik ni balaro mana sampai? Sampai apa? Sampai umur. Dah cukup dah. Dalam Islam, sampai taklif syarak. Dah ada akal, dah balik. Akhirnya, buat perkara-perkara yang disuruh dalam Islam. Perundangan Islam. Kena buat perkara-perkara yang wajib. Jadi balik ni, ada orang balik dengan tahu. Dia balik dengan tahu. Mana kalau orang tu lelaki, dia balik sampai umur 15. 15 tahun ni, umur 15 tahun balik hari. Tak ada. Misi pun tak ada. Keluar mani pun tak ada. Tapi umur berapa lah ni, mana? Tak
81. Balik tak lagi. Tak lagi kita tak mimpi pun. Ya Ustaz kata mimpi. Oh, jengkreng kamu. Tak balik ya. Jadi kalau tak balik, di mana ada balik dengan mimpi saja. Ada orang balik dengan tahu. Jadi masa 5 bulan kita tak mimpi. Kita mimpi umur 81. Baru balik ya kita. Ada umur ni. 15 balik. Tu, orang panggil balik dengan tahu. Suara budak-budak galau bunyi dia dah halu. Orang panggil sini balik dengan tahu. Atau balik dengan istilah. Balik dengan mimpi. Mimpi ini jadi satu orang dia mimpi naik kuda. Tahu naik kuda ya? Naik orang. Mimpi dengan dia tak bisa mimpi. Pasal mimpi ni syaitan. Dia tak ada mimpi kita tidur. Syaitan tu kalau kita lelaki ya. Dia menyerupai dengan seorang perempuan. Perempuan ni comel dulu. Kalau boleh kita tak mau lepas mimpi kita. Menyesal kita dah ambil. Jeng. Ada orang ni dulu, kamu apa betul aku? Aku nak mimpi baik. Mimpi tak pernah tengok pun baik. Kalah ratu cantik dunia. Mimpi dia. Kita semangat tunggu. Bini sebelah tak semangat air. Mimpi semangat air. Tapi orang ni dia mimpi naik kuda. Naik tubuh perempuan. Kalau lelaki lah. Jadi keluar air mani. Jadi tanda situlah. Baliknya seorang laki-laki tadi apabila dia keluar air mani. Jadi nak tanda, nak tahu dia ni air mani tak air mani. Dia masa keluar air mani ni dalam kitab Tauhid, dia tanda dalam bab ma'un dafiq. Dalam solat ada sebut ma'un dafiq, air yang memacu. Jangan mandu lah, ni bukan ngaji paksa ngaji nak cerita balik. Quran sebut kerana orang tak kira macuk suruh air dia kalau tak memacu. Tak tahu macam kecilnya kita. Kecil. Oh, si ayam tu. Si ayam. Jadi dia semua masuk dalam tu sudah. Tu, lezatun. Tu air mani kan. Walau dia tu, rupa air mani tadi, warna darah sekali pun. Keluar sesudah, air mani bawa. Ada orang macam sama datak, dia dah tak lah tu. Tu dia punya mata. Patut orang keempat boleh, dia sama tak. Aduh. Dia air mani tak lagi, tak ada masalah. Kalau dia imam lagi sembahyang subuh ini, dia tengok kita boleh tengok dia imam dia sepek bukan nak saya lagi. Kau siap itu. Dia imam. Tu apa pun dia sepek tau. Oh, air mani bawa. Tak ada masalah. Boleh. Semayang tak ada masalah. Pasal apa? Air mani tak najis. Pasal ada riwayat daripada Siti Aisyah, annaha kanat tahakkum maniyah. Sesungguhnya Siti Aisyah ni dia menggaru-garu. Sikit kan putih-putih. Air mani. Min sawbi Rasulillah daripada kain Rasulullah. Jadi air mani Rasulullah tu beku. Jadi Nabi kita tengok ada air mani itu. Dia pun tengok. Semua yusalli fihi, kemudian sembahyang irabi fihi pada kain. Jadi tak boleh basuh kain mani. Kalau dia beku dia imam subhanallah. 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 Oh, ada di mana? Pasal tengok air mani tepek dekat subhanallah. Subhanallah jeng. So siap duduk belakang air subhanallah tak imam ni. Air mani bah. Semua pergi. Oi, lima air mani tu. Tak boleh dikau ya. Ni dia ada air mani bersih, suci bah. Tak ada masalah. Jadi air mani ini cerita
Ketika dia basah ni, pasal apa mengaji dalam pasal hak ni? Fiqah ni, mesti kita yang ni. Pasal kalau kita tidur 3 orang satu katil, kita tengok, ada stepek atas hati, atas bilau. Orang yang terlebek. Tak ada apa memang. Tunggu macam air mani lembu ni. Tu. Jadi kita nak dia Islam dikaji dengan benda ni. Ataupun kita tidur-tidur tiba-tiba dia air mani tak betul. Kita tak ingat betul lah air mani dulu tak betul, tak ingat. Tapi rasa tengok, memang ada kesan-kesan air mani. Pasal tu hukum syarah benda ni. Kalau kita subuh bini kita, masa subuh sudah kena mandi wajib lah. Sebelum dia cium, iza taqa khitanani, apabila bertemu dua tempat sunat. Bukan helmet masuk dalam habis. Oh, kita nak kena mandi junub ni, kena keluar air mandi. Tak. Mau bertemu dua tempat sunat di antara lelaki dan perempuan temu, cium itu. Itu lah kena tak. Tak perlu tergelar helmet tu. Cuma dalam tergelar helmet, hukum Cina putih. Orang Cina putih, Cina gelap kan. Kalau ada orang nak menikah, budak-budak ni tak ada. Orang nak Cina putih. Budak-budak kan dia tak lagi lah. Menikah tak boleh lagi, dia boleh tengok Cina putih. Ada upah, ambil ibu bawah. Ustaz-ustaz, tolong saya ni, cerai bini saya ni, tolak 3. Tak boleh nak ni. Kena ada seorang mahali. Jadi kan dia pondok lah. Budak-budak berbagai. Dapat juga ibu. Dapat ibu bawah. Dapat duit. Jadi kalau dah dapat tu, hak mahali, orang mahala kan. Mana suami yang nombor 2. Tak dia lah suami nombor berapa tadi tu. Anak nombor 2 tu. Anak mahali hadis juga tolak 3 tu. Dia nak nikah tak boleh lah. Jadi dia kena ada mahali. Seorang ni. Dia ni kalau cium itu aja mandi dulu. Tapi dia cerai orang ni nikah. Hak 3 ni tak boleh nikah. Pasal apa? Pasal dia syaratnya mesti setuju. Kalau cium. Bukan cium hantu lah. Tak. Itu cium. Itu lah. Cium mulut, cium itu. Soal lain. Jadi syarat dia. Orang ni. Hak jadi mari mesti tergelamkan helmet. Sekali daripada apa? Panggil cepat kuih. Semua. Keluar tu. Dia pun kata, binatang apa keluar hik? Banyak orang dalam binatang pahit ni. Saya jawab, penyu dengan gula-gula. Tak takut, panggil semua ni. Panggil masa masuk rumah nalik. Panggil dia buat. Tapi ada sungguh binatang keluar hik ni. Jadi kita itu. Syarat dia. Dalam bab ni. Dalam bab pagi dulu. Kotak sentuh saja pun kena dah. Pasal aku kalau pun kita sungguh bini kita. Bini kita pun junub, kita pun junub. Lepas tu. Kita pun mandi. Bini kita pun mandi. Selesai mandi. Kita pun selesai, bini kita pun selesai. Tiba-tiba bini kita lulu. Meleleh. Air mandi. Lulu. Kena mandi je. Oh, kena mandi tu. Kena mandi ni. Tak kena mandi dah. Batu-batu. Bukan dia keluar air mandi tu. Air mandi yang hak laki dia atau hak kuput ni. Dekat sini dekat kaga, keluarga, keluarga tepi. Dia kupuh itu tepi. Hak pada lumur. Jadi dalam keluar balik. Bukan semua dia pandang hak tu. Hak dalam sedap tau. Keluar kali 2 sudah sedap dah. Kalau keluar kali 2 hak dalam lumur sedap lagi. Tak tahu. Tapi hak tepi-tepi tu tak sedap dah. Meleh tu. Atau boleh putih-putih tau. Tak mandi wajib tak tu. Atau kan. Kena ambil faham hukum ni. Jadi, air mandi ni, masa basah, dia bau macam tepung gandum. Kita beli. Kalau buat kek dia basah bau jadi. Bau air mandi. Jadi masa kering, dia bau seperti putih telur. Apabila dia kering, kita bercium. Bau dia macam putih telur ayam. Ni. Tu air mandi tu.
kena mengaji sungguh, baik. Nak beza. Kalau keluar ni, air ni rasa macam keluar air apa? Air mani, air wadi, air mati. Dua tu tadi. Ini tak ada ni. Tak ada masalah. Jadi, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Jadi air mani ini keluar di antara tulang belakang yang laki-laki dan tulang tetek bagi perempuan. Jadi tempat simpan perempuan ni air mani dia tetek. Tu. Hak laki tulang belakang, sulbi tulang. Kalau tu dah pecah tulang tu keluar air mani. Ada yang hadis tu ni. Jadi kalau perempuan mimpi ya, istilah mimpi juga perempuan. Pasal ada Ummu Salamah, dia tengok Ummu Sulaim pergi jumpa Nabi. Ummu Sulaim ni minta malu sikit. Pasal tu lah masalah mengaji perempuan ni kena tanya. Jangan tanya depan orang ramai. Tanya seorang-seorang dengan ustaz, jangan tanya ustaz muda-muda. Tanya ustaz tua sikit. Tua tak agak ustaz pun jawab. Kalau ustaz, jangan ustaz jaya. Ustaz dulu boleh Pasal inna Allah la yastahi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu min haqqi daripada perkara yang terbenar. Hal al-mar'ati. Adakah di atas perempuan ni, usul tanya, min muslim, daripada mandi dulu. Iza hiya istalamat, apabila adalah ia berupa tadi bermimpi. Maknanya bukan lagi saja mimpi. Subuh dengan satu orang perempuan dalam mimpi itu. Perempuan bermimpi juga. Bersubuh dengan lelaki dalam mimpi ini. Siapa lelaki itu? Tak kira siapa. Dia minat apa? Lalu saya tahu. Dia minat breakfast. Ataupun dia ada akhlak macam ni. Air video. Ada. Pernah tengok. Tak ada bawa sini tengok macam ni. Air tu. Dia orang tu. Ikat payung. Air tu. Mimpi dia ni tak ada tu. Mimpi dia. Tak ada masalah. Mana kata perempuan pun mimpi. Wajib. Dia kena mandi juga. Nabi kata. Na'am. Ya. Iza ra'atil ma'a apabila melihat ia perempuan akan air mani. Awak kena mandi. Cerita satu-satu hidup kamu nak ambil faham. Jangan apa bila tu. Sikit lah bagi berhenti juga. Kan tak dah habis. Esok ini dia tak fikir. Waktu main tiba-tiba lama sikit. Kena berhenti sini ya. Yang habis di sini tu. Allah malam. Masa-masa tak mau izinkan.